Oke, siapa yang ada earphone, pastikan buka suaralah untuk Ustadz ada interaksi dengan kamu. Oke. Jadi semua ada buku, semua sudah pegang buku, sudah keluarkan buku teks, kemudian buku latihan. Keluarkan buku latihan juga untuk kamu boleh catat jawaban dia. Ataupun kalau kamu mau tulis nota boleh tulis nota. Boleh dengar suara Ustadz semua? Boleh. Dengar. Oke, alhamdulillah. Oke, sekali lagi Ustadz share dulu screen. Oke. Kita tengok di soalan VK. Saya harap tiada yang kalau ada yang masuklah. Kita mulalah sekarang. Jawab 5 soalan. Soalan pertama yang ni sebenarnya kamu tulis jawapannya adalah di buku di kertas sebenarnya. Ada kertas jawapan. Kalau periksaan yang sebenar ada kertas yang diberikan kepada kamu untuk menulis jawapan saja, tidak perlu menulis soalan kecuali soalan pertama, soalan besar tu. Itu kamu kena tulislah. Soalan besar ni soalan pertama. Okey, kemudian satu. Soalan kamu jawab nombor satu, lepas tu satu, lepas tu ada lagi satu. Apa jawapan dia? Apa jawapan? Okey, kita lihat Soalan pertama, perkara yang wajib dilakukan ke atas mayat ada 4. Tuliskan 2 daripadanya. Tulis 2 daripadanya. Siapa mau jawab? Ada yang boleh volunteer jawab? Apa perkara yang wajib dilakukan ke atas mayat? Pelajaran yang kedua kan? Dalam buku teks. Kamu boleh buka buku teks. Pelajaran yang kedua. Inilah tu kalau anda ulang kaji kan. Kalau tiba-tiba periksaan habis kelang kabut, tak tahu apa mau jawab. Irfan Jaidi. Apa dia perkara yang wajib dilakukan ke atas mayat? Ada 4. Tapi 2 saja Ustaz minta. Mandikan mayat, mengapan mayat. Mandikan mayat, mengapankan mayat, mengapan mayat. Kalau tengok buku teks boleh, kalau anda tengok buku teks boleh kah? Rasa dapat jawab? Okey, mari kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, sebelum tu, mana Irfan Jaidi tadi? Macam bukan Irfan Jaidi punya suara sebenarnya. Nama Ustaz. Kenapa Ustaz? Irfan Jaidi. Dia bagi 2 sudah tadi. Siapa yang cakap tadi ni? Si Nurain kah? Ain. Irfan Jaidi bagi. Ya. Selain memandikan dan mengapankan, apa lagi? Kewajiban ke atas Menutup mayat. mata mayat. Apa dia? Menutup mata mayat. Menutup mata. Nah, kan salah sudah. Itu itu pelajaran 1 tu. Itu yang ada yang masuk. Coba. Kan saya bilang ada yang masuk. Okey, perkara yang wajib dilakukan ke atas mayat. Yang pertama, memandikan mayat. Okey, semua sekali sebut. Memandikan mayat. Sebut cepat. Memandikan mayat. Okey, bagus. Yang kedua, Memandikan mayat. Mengapan mayat atau mengapankan mayat. Apa dia mengapankan mengapankan mayat? Tahu? Apa itu mengapankan mayat? Kita kasih pakai pakaian, kasih pakai kain kapan. Kain kapan ni yang warna putih tu. Kan? Yang dibungkus mayat tu. Ya. Jenazah. Okey, yang ketiga apa dia? Menyembahyangkan mayat. Apa dia?
Menyembayangkan mayat. Ya, Menyembayang- membayangkan Mayat. mayat. Oke, dan yang keempat, Mayat. Mengebumikan mayat. Mengebumikan mayat. mengebumikan mayat. Mengebumikan Mengebumikan mayat. ataupun menanam. Mengebumi itu maksudnya kita kebumikan. Maksudnya menanam lah. Menguburkan mayat. Oke? Mengebumi maksudnya menguburkan mayat. Oke, itu soalan yang pertama. Harap semua hafal tuh. 4 saja perkara yang wajib dilakukan ke atas mayat. Oke. Ada Nur Aini, Nur Ain? Nur Ain kah Nur Aini? Ada. Ada. Oke, baca dulu soalan ba. Coba baca. Ada. Ada. Enggak, coba baca soalan boleh? Boleh tolong Ustaz bacakan soalan B, soalan ba. Soalan ba. Lengkapkan. Nampakkah tidak? Ini nah, ba. Ba. Lengkapkan pernyataan pengurusan jenazah di bawah ini dengan pilihan jawaban yang disediakan. Oke, bagus. Yang disediakan. Oke, mari kita lihat. Senang jadi, ada pilihan jawapan. Ini macam darjah 1 punya soalan saja. Sebab ada pilihan jawapan. Sepertinya tidak payah bagi pilihan jawapan. Tapi inilah senangnya Isario. Oke. Hukum mengurus jenazah adalah fardu apa? Fardu apa? Kifayah. Iya, fardu Kifayah. ke atas semua orang. Kifayah. Kifayah lagi. Ke atas semua orang Ya. Islam. Jika tiada seseorang pun yang melakukan Islam. kewajiban tersebut, maka semuanya Dosa. berdosa. Kewajiban. Bagus. Oh, ada yang lambat sedikit jawapan dia. Oke, enggak apa. Jim. Berdosa. Iya, betul. Nah, ada yang baru mau masuk. Udah jadi. Oke. Tengok Jim ha. Mari kita tengok Jim. Sekejap ha. Ada lagi orang mau masuk. Oke, Jim. Pilih dan tulis 4 cara memandikan mayat yang sempurna di bawah ini. Oke, coba baca sama-sama. Baca soalan sama-sama. 1, 2, 3. Auratnya ditutup dengan. Baca soalan. Pilih. Soalan. Ya, baca soalan. Pilih dan tulis 4 cara memandikan mayat yang sempurna di bawah ini. Oke, bagus. Cara Oke, yang pertama auratnya memandikan ditutup. mayat yang sempurna di bawah ini. Yang pertama auratnya ditutup dengan kain. Betulkah itu cara memandikan mayat yang sempurna? Auratnya ditutup dengan kain. Hah? Betul. Oke, kedua, mengeluarkan najis dengan menekan perut mayat. Betulkah salah? Betul. Yang ketiga, dimandikan. Oke, ini sudah. Oke, ini lagi. Dimandikan di tempat yang rendah dan terlindung. Betul atau salah? Tempat yang rendah dan terlindung. Betul ke salah? Betul. Betul juga. Oke, yang kelima, membersihkan mulut dan kedua-dua lubang hidung. Betul ke salah? Betul juga. Ustaz, suara tidak jelas. Soalan dah jelas? Suara Ustaz. Oke, sekejap. Mana sudah earphone Ustaz tadi? Sekejap. Betul. Tunggu sekejap ha.
Jelaskah suara Ustadz? Betul. Jelas. Jelas. Oh, ada yang udah jelas, mungkin kurang internet tidak berapa kuat. Jadi coba cari lain lah. Kamu cari lain. Oke. Yang keempat tadi Ustaz kurang jelas. membersihkan mulut dan kedua-dua lubang hidung. Membersihkan mulut dan kedua-dua lubang hidung. Betulkah salah? Hidung. Betul. Betulkah membersihkan mulut dan kedua-dua lubang hidung? Itu cara memandikan yang sempurna. Dia punya latihan, dia punya soalan dia. Cara memandikan mayat yang sempurna. Oke, Ustaz tanya dulu kamu. Cara memandikan mayat ada berapa cara? Betul. Siapa tahu? Ada berapa cara memandikan mayat? Ada 2. Nah, Irfan Jaidi. Masih ada kah Irfan Jaidi? Masih. Masih, alhamdulillah. Ada berapa cara Irfan? Lupa sudah? Ataupun kamu tidak sempat? Mungkin kamu belum masuk sekolah lagi masa nih. Cara memandikan mayat ada 2. Ada berapa? Ada 2. Yang pertama cara yang ringkas. Cara yang apa? Ringkas, bagus. Ringkas. Yang kedua cara yang lebih sempurna. Cara yang sempurna. 2. Oke. Oke, jadi sekarang kita ada pilihan jawaban. Yang pertama, aurat ditutup dengan kain. Ini jawab tadi betul. Oke, kedua, mengeluarkan najis dengan menekan perut mayat. Ada yang jawab betul. Memandikan di tempat yang rendah dan terlindung pun ada yang jawab betul. Lepas tu, membersihkan mulut dan kedua-dua lubang hidung pun jawab betul juga. Dan yang terakhir, membasuh. Ustaz rasa membasuh nih, membasuh itu salah. Sepatutnya dia tertinggal huruf titik dia. Membasuh seluruh badan mayat dimulai dari bahagian yang kanan. Ustaz tanya semua, betulkah salah? Betul. Membasuh seluruh badan mayat dan dimulai dari bahagian kanan. Betulkah salah? Betul. Jadi kenapa semua betul nih? Mesti ada satu yang salah. Siapa tahu mana salah dia? Siapa boleh jawab? Apa yang salah? Boleh nampakkah di screen? Semua nampakkah? Yang rendah dan Semua boleh nampak di screen? Boleh. Boleh. Oke. Jadi usah beritahu. Yang salah adalah yang ketiga nih, dimandikan tempat yang rendah. Sepatutnya dimandikan tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi sedikit dari lantai, bukan tempat yang rendah. Tinggi supaya air tidak bertakung, supaya air jatuh ke bawah. Jadi yang tengah-tengah nih salah. Jadi jawabannya yang pertama nih, kedua, lepas itu yang keempat dan yang kelima. Oke, itulah jawaban dia. Oke? Boleh paham semua? Oke, sekarang kita pergi latihan, kita pergi soalan huruf alif, ba, jim, dal, huruf dal. Oke? Tapi tidak berapa nampak sana. Ustaz bacakan. Berapa helai kain kapan? Berapa helai kain kapan? Nampakkah? Ustaz kasih besar lagi sedikit. Berapa yang tidak nampak nih? Berapa yang tidak jelas ini nih? Yang tidak jelas tuh berapa? Oke? Berapa? Berapa helai kain kapan yang digunakan untuk mayat perempuan? Siapa mau jawab? 5. Berapa? 5. Betul kah salah? Betul. Ya. Kain
kapan yang dia tanya umum kan, Lima. jadi jawabannya adalah betul lah. Itu kain kapan yang terbaik lah, yang sempurna. Kalau lelaki berapa helai? Siapa tahu? Enggak. Ya, 3 Tiga. helai. Oke. Lepas dalha. Oke. Soalan yang terakhir untuk soalan pertama. Rukun sholat jenazah ada 7. Rukun sholat jenazah ada 7. Sebutkan 3. Tuliskan 3. Nah, siapa mau jawab? Setengah nama. Siapa online nih? Niat. Ya, niat. Berdiri betul. Berdiri betul. Oke, orang lain lagi. Takbir. Orang lain lagi. Takbir 4 kali. Takbir 4 kali. Oke, orang lain lagi. Jawab soalannya, jawaban lain pula. Dia ada 7, baru 3. Jadi Ustaz mau lagi, ada lagi 4. Siapa lagi yang ada? Mana nih nama Jal- ini? Hah? Adip, ada Adip. Baca Al-Fatihah. Siti Nura ini mana nih? Kenapa semua ndak buka mikrofon nih? Adip, ada Adip. Oke, cepat. Lagi baca Al-Fatihah. Kemudian baca selawat. Yang keenam doa. Doa. Yang ketujuh salam. Salam. Jawabnya 3 saja. Ini tiada pilihan jawaban. Jadi kamu kena hafal dia punya rukun sholat jenazah nih. Oke, sekarang soalan kedua. Ya, sekarang soalan yang kedua. Lengkapkan pengertian zakat di bawah ini. Oke, zakat. Sudah belajar ke zakat? Sudah belajar ke belum? Mustahil belum belajar. Pelajaran yang keempat. Belum. Belum? Pelajaran keempat tuh. Ya belum. 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 Ustazah Arti Belum. ajar kamu apa? Belum. Belum. Diajar kamu Ustazah haji kah? Haji? PK. Yalah FK lah nih. PK. Haji kah? Dia lompat pergi haji. Haji pun belum. Siapa yang hari-hari Belum, hadir Ustaz. sekolah? Coba beritahu Ustaz. Yang masa sebelum ini dia memang hari-hari hadir. Sebab Ustaz yakin sudah belajar nih zakat nih. Kalau belum pun mungkin ada yang tidak hadir tuh. Belum set. Semua kah belum? Siapa yang Ustazah ada? belum aja. Belum. Hah? Belum. Oke, kalau belum kita belajarlah terus. Sambil kita menjawab, sambil kita belajar. Buka muka surat 23. Buka muka surat 23, pelajaran yang keempat. Oke, zakat. 3. Sudah? Sudah buka? Sudah. Sudah? Oke, coba baca dulu sama-sama pengertian zakat. Coba baca sama-sama. Sudah. Apa yang sudah? Sudah. Sudah apa? Sudah. Sudah belajar? Zakat dari segi bahasa. Belum. Oke, baca. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, berkah, dan berkembang. Arti zakat pada syari. Oke, teruskan. Arti zakat pada syarak ialah nama qadar harta yang tertentu yang untuk diberikan kepada asnaf tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Oke, bagus ah. Itu adalah Asnaf tertentu dengan pengertian syarat-syarat zakat. yang tertentu. Oke, jadi sekarang Kewajiban
Pengertian zakat pada syara ialah, coba jawab. Nama qadar harta yang tertentu yang dikeluarkan daripada harta yang tertentu untuk diberikan kepada asnaf tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Ya, bagus. Oke. Jadi ada 3 ruang kosong. Yang pertama kadar, nama kadar. Kadar tuh bilangan lah. Oke. Kejap ada orang mau masuk. Oke, nama kadar harta tertentu dikeluarkan daripada harta tertentu untuk diberikan kepada asnaf tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Siapa tahu apa arti asnaf? Siapa tahu apa arti asnaf? Asnaf adalah golongan yang berhak menerima Zakat. Iya. Oke. Asnaf ialah orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan asnaf nih? Ada 8 golongan. Ada berapa? 8. Oke, bagus. Pelajaran kelima tuh. Oke, kita jawab dulu nih. Dalil daripada Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah. Apa hukum mengeluarkan zakat? Apa hukum dia? Orang yang enggan Wajib. Wajib lah. Hukumnya Wajib. Hukumnya wajib. Siapakah yang dituntut untuk mengeluarkan zakat? Siapa? Ketua keluarga. Orang Siapa? Yang dituntut untuk mengeluarkan zakat ialah bunyi apa tuh? Baitul Mal. Baitul Mal. Mengeluarkan zakat maksudnya orang yang disuruh untuk membayar zakat. Siapa? ketua keluarga. Bukan. Golongan Orang Islam. apa? Golongan Siapakah yang dituntut untuk mengeluarkan zakat? Yaitu adakah dalam buku kamu? Ada jumpa jawaban? tidak. 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 Melahirkan sifat menunjukkan mengelak dan dendam. Jika Tiada. Oke, dalam buku kamu tuh tiada saya rasa jawabannya. Jadi, Orang Muslim. siapa yang dituntut untuk mengeluarkan zakat? Ya, kamu boleh jawab orang Islam, ataupun orang Islam yang berkemampuan. Oke, yang berkemampuan ataupun yang cukup syarat untuk mengeluarkan zakat. Oke, kenapa kamu jawab orang Islam pun boleh sudah tuh di sana. Oke, sekarang jawab betul salah. Zakat terbagi kepada 3 bahagian. Betul ke salah? salah. Salah. Zakat terbagi kepada 3 salah. Oke. Kufur bermaksud terkeluar daripada Islam. Betul ke salah? Kufur. Betul. Ya, maksud kufur ialah terkeluar dari Islam. Betul. Ada dalam muka surat 24, Zakat merupakan salah satu daripada rukun iman. Betul ke salah? Salah. Rukun iman. Salah. Ya, salah. Jadi rukun Salah. apa? Salah. Salah. Jadi rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam. Orang yang enggan membayar zakat hukumnya berdosa besar. Berdosa. Betul ke salah? Betul. Betul. Dan dalam sirah siapa ingat? Zaman khalifah siapa yang orang tidak bayar zakat diperangi? Siapa? Zaman khalifah siapa?
Khalifah kan ada 4 orang. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Uthman, keempat Ali. Siapa? Khalifah mana? Khalifah yang keberapa? Yang dia perang orang yang tidak mau keluarkan zakat. Kedua. Kedua, Sayyidina Umar. Jawabannya yang pertama, khalifah pertama yaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Kita sudah belajar, kita sudah belajar. Harap itu pun kamu kena ingat. Nanti besok insyaallah kita coba ulang kajian itu. Oke, selesai fiqh. Kita masuk pergi tauhid. Nah, ini tauhid pula. Tauhid Oke, tauhid. Oh, lama. Pilih dan tulis 2 pengertian mukjizat di bawah ini. Ada 3 pengertian dibagi. Pilih 2 aja. 2 yang betul, 1 salah. Oke. Mana yang betul? Yang pertama, suatu kelebihan atau keistimewaan. Kedua, suatu kelebihan diberikan kepada Nabi. Ketiga, diberikan oleh Allah khusus Nabi dan Rasul. Mana yang betul? Pengertian mukjizat. Mana satu? Pengertian mukjizat. Ya, pengertian mukjizat. Boleh tengok buku teks. Ustaz tiada buku buku tauhid Ustaz tiada. Tinggal di sekolah. Suatu. Yang nomor 1 Ustaz. Okey, nomor 1 dan Nomor 1 dan 3. 1 dan 3, betul. Okey. 1 dan 3. Diberikan khusus oleh Allah khusus kepada Nabi dan Rasul. Okey, kamu boleh jawab nanti kamu jawab juga nih, tulis di buku latihan masing-masing nanti, okey? Apakah mukjizat yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dicabar oleh Abu Lahab? Apa mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad setelah dicabar oleh Abu Lahab? Siapa tahu? Apa mukjizat Nabi Muhammad setelah dicabar Abu Lahab lalu apa? Apa kisahnya? Bulan terbelah 2. Bulan terbelah 2. Betul Bulan terbelah 2. Okey. Lengkapkan tujuan mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi dan Rasul berikut. Okey, lengkapkan tujuan mukjizat. Apa tujuan mukjizat? Pertama, digunakan sebagai melawan musuh. Sebagai apa? Sebagai apa untuk melawan musuh? Sebagai senjata melawan musuh. Okey, bagus. Membuktikan kepada orang ramai tentang apa? Tentang apa? Agama Allah yang disampaikan. Apa dia? Kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah yang disampaikan, kebenaran. Okey, ketiga, menjadi apa? Kepada orang ramai bahawa dirinya adalah utusan Allah. Bukti. Menjadi apa? Bukti. Okey, menjadi bukti kepada orang ramai bahawa dirinya adalah utusan Allah. Okey, soalan seterusnya. Siapa 2 golongan yang menyaksikan kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan? Orang kafir. Ya. Orang Islam dan kafir Quraisy. Orang Islam dan kafir Quraisy. Orang kafir. Betul. Orang kafir Quraisy. Muka surat berapa? Ada Muka surat 6. Okey. Kita lanjutkan. Nyatakan betul atau salah bagi pernyataan di bawah ini. Okey, 1. Terhenti seketika perjalanan bulan dan matahari adalah mukjizat Nabi Muhammad. Betul ke salah? Salah. Betul ke salah? Salah. Okey. Salah. Setiap rasul yang diutuskan ada mukjizat masing-masing. Betul ke salah? Betul. Ya, betul. Mukjizat digunakan sebagai penawar melawan semua manusia. Betul ke salah? Salah. Salah.
Nabi menyembuhkan penyakit mata secara sentuhan atau pegangan. Betul salah? Betul. Betul. Ini mukjizat siapa nih? Mukjizat Nabi Isa kan? Nabi Muhammad Ustaz pasti ada kah? Mungkin ada. Tapi biasanya terkenal penyakit mata nih dengan sentuhan pegangan ini adalah mukjizat Nabi Isa. Oke, soalan kedua. Lengkapkan pernyataan di bawah dengan pilihan jawaban yang disediakan. Oke, Allah mengutuskan para rasul dari golongan biasa untuk apa dia? Untuk memberitahu manusia, membimbing, menyampaikan, mengenal. Mana satu? Menyampaikan berita. Untuk ada dua. Untuk memberitahu manusia, untuk menyampaikan manusia, untuk membimbing manusia, mengenal pencipta. Mana satu? Membimbing. Ya, membimbing. Oke. Membimbing manusia mengenal pencipta. Para rasul diutuskan untuk apa? Menyampaikan. Untuk menyampaikan berita baik dan memberitahu berita buruk, atau memberitahu berita baik dan menyampaikan berita buruk. Mana satu? Memberitahu. Menyampaikan berita baik. Memberitahu berita baik dan menyampaikan berita buruk. Tapi saya ingat kalau tertukar pun macam lebih kurang juga, enggak jauh beza juga. Berita buruk. Ikut di buku teks lah. Oke, jawaban tuh lebih tepat ikut seperti yang ada dalam buku teks kamu. Oke, seterusnya siapa nabi yang diutuskan ke negeri berikut? Negeri Palestina. Nabi apa? Muhammad. Nabi Muhammad di negeri Arab, di apa? Hijaz, atau sekarang namanya Arab Saudi. Kan di Mekah atau di Mekah dan Madinah. Tapi ini yang diutus ke Palestina Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Isa. Oke, siapakah nabi yang diutus ke negeri Mesir? Mesir. Nabi Mesir. Nabi Musa. Oke, seterusnya. Nabi Musa. Ya, betul. Bagus. Pilih dan tulis 3 kelebihan Rasulullah. Pertama, Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia di dunia. Betul? Salah. Betul. Betul. Ya, betul. Ini maksudnya Rasulullah ni siapa nih? Ustaz rasa maksudnya Nabi Muhammad, Oke? Kalau Nabi Muhammad, maka betul jawapannya diutus kepada seluruh umat manusia di dunia. Kedua, Rasulullah diutus sebagai permulaan bagi sekalian nabi dan rasul. Betul ke salah? Permulaan bagi sekalian. Salah. Yang kedua ni salah. Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia bagi segenap masa. Betul ke salah? Salah. Ya, betul. Ini Nabi Muhammad merujuk kepada kelebihan Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi cukup 2 tu saja. Ini saja latihan yang ada. Ustaz akan bagi PDF. Ustaz sudah bagi bahkan di dalam grup. Sudah. Ya, jadi kamu salin semula jawapan di dalam buku latihan masing-masing, oke? Jadi itu saja daripada Ustaz untuk hari ini. Jadi ada masa lagi. Mungkin sekejap lagi Ustaz akan call lah untuk ujian lisan. Sambil-sambil boleh buat latihan yang tadi ni. Oke? InsyaAllah untuk kelas Google Meet besok kita akan buat sirah dan akhlak lah insyaAllah. 2 Ustaz buat sirah dan akhlak. Kita akan buat macam ni juga. Kita buat latihan terus saja. Kita akan buat latihan terus saja. Oke? Jadi
Selamat menjawab soalan lah. Itu saja. Terima kasih dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.